Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Jadi hari ini kita akan belajar bab 2.32 iaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Okey? Alright, kita akan teruskan. Okey, apa yang kita akan pelajari hari ini? Satu adalah takrifan hukum Ohm, takrifan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua. Okey, satu adalah arus Kirchhoff, yang kedua ialah voltan Kirchhoff. Okey? Lepas tu kita akan belajar juga hubung kait antara voltan, arus, rintangan dan kuasa. Alright. Okey, kita belajar dulu apa itu hukum Ohm. Okey, sekejap cikgu cari cikgu punya pen. Hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahawa arus yang mengalir melalui beban berkadar terus dengan voltan. Okey? Berkadar terus dengan voltan yang merentasi beban dan berkadar songsang dengan rintangan R. Beban tersebut dengan syarat pada suhu tetap. Okey? Syarat hukum Ohm ni adalah suhu dia tetap. Okey, kita boleh tengok graf di bawah. Voltan, arus dan rintangan. Okey, betul lah dia kata arus yang mengalir melalui beban berkadar terus dengan voltan. Okey, berkadar terus. Graf berkadar terus macam mana? Terus. Alright. Lepas tu ada formula dekat sini. Ini adalah untuk voltan. Ini adalah untuk rintangan. Dan I ni adalah untuk arus. Okey, macam mana nak gunakan hukum Ohm ni cikgu? Okey, nanti kita akan tengok. Alright. Bagaimana kita nak mencari nilai voltan, arus dan rintangan? Okey, kalau kita nak mencari voltan, just tutup saja. Kita ambil jari kita tutup pada bahagian V. So, nampak tak dia bersebelahan macam ni? Kalau bersebelahan macam ni, dia adalah darab. So, jawapan dia adalah V equal to IR. Okey, dapatlah voltan. Okey, kalau kita nak cari rintangan, macam mana cikgu? Nak cari rintangan, kita adalah kena tutup bahagian R. Okey, nampak tak V, R dia atas bawah. So, dia adalah bahagi. So, jadilah R sama dengan V over I. Okey, clear dekat situ? Faham dekat situ? Okey, dapat R. Macam mana pula kalau kita nak cari arus? Prosedur yang sama, step yang sama, kita kena tutup dekat I. Dekat formula yang kita kasih tu, I. Okay. So, di atas bawah, dia adalah bahagi. So, I sama dengan V over R. Okay, faham kat situ? Alright, kita teruskan dengan latihan. Berdasarkan raja di bawah, diberikan nilai arus ialah 5.0 ampere. Okey, ini adalah I dia. Lepas tu, rintangan ialah 5 ohm. So, dia nak apa? Nilai V. Menggunakan hukum Ohm. Okey, macam mana? Macam mana kita nak buat? Ini adalah penyelesaiannya. Kita guna yang segitiga tadi. Kita nak cari V. So, kita tutup V. So, IR darab. Okay, so V sama dengan IR. So, kita masukkan formula. Dah diberi I sama dengan 0.5 ampere. R sama dengan 5 ohm. Okay, kita masukkan. Dan kita darab. Dapatlah 2.5 volt. Okay, faham? Senang kan? Senang? Alright. Kita teruskan dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, masa awal tadi saya dah kata dia terbahagi kepada dua. Iaitu arus Kirchhoff, HAK dan voltan Kirchhoff, HVK. Ada dua. Alright. Lepas tu kita tengok pada hukum arus Kirchhoff. Sekejap, saya punya pen. Saya nak cari saya punya pen. Pen saya. Okey. Hukum arus Kirchhoff.
Okey, hukum arus Kirchhoff ni apa cikgu? Saya tak tahu, saya tak faham. Okey, mari kita pergi. Hukum arus Kirchhoff menyatakan bahawa jumlah arus yang masuk dan keluar pada satu nod bersamaan dengan sifar. So, dia cakap kat sini, arus masuk dan keluar dalam satu liter tu dan pada satu nod tu, ia bersamaan dengan kosong. Okey, macam mana kita nak lebih jelas? Okey. Jumlah arus bersamaan dengan kosong. Okey, kita tengok kat sini. Jumlah arus bersamaan dengan kosong. Okey, kita tengok pula pada rajah ini. IA masuk, IB masuk, IC masuk. Okey, ini adalah nod dia pada satu nod. Kemudian yang keluar dia adalah I1, I2, I3. Semua ini bersamaan dengan sifar. Sebab itulah wujudnya jumlah arus bersamaan dengan kosong. Okey, lepas tu simbol tambah dan tolak ini dia ditentukan dari arah pergerakan arus. Okey, jadi dia masuk dia adalah tambah. Dia keluar macam ni adalah tolak. So, IA tambah IB tambah IC tolak dengan I1, I2, I3. Okey, dia keluar. Ini keluar. Yang ini adalah masuk sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita boleh susun dia. Susun dia menjadikan IA tambah IB tambah IC sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Okey, so dari sini kita dapat simpulkan bahawa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Okey, faham tak dekat situ macam mana konsep hukum arus Kirchhoff? Senang je kan? Kita kena ingat pada satu nod tu arus keluar dan masuk adalah kosong. Ingat tu, itu adalah kata kunci dia. Jumlah arus pada satu nod yang masuk dan keluar bersamaan dengan sifar. Okey, tu kata kunci dia. Right, kita seterusnya adalah latihan. Berdasarkan rajah di bawah diberikan I1 sama dengan 3 ampere, I3 sama dengan 2 ampere dan I4 ialah 4 ampere. Jadi, dia minta hitung I2 dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff. Macam mana ni? Tak tahu, tak faham. Okey, jadi kita pergi tengok cara penyelesaian dia macam mana, okey? Cara penyelesaian dia, kita listkan dulu. Kalau saya nakkan pelajar saya listkan apa soalan tu beri maklumat. Okey, jadi kita lebih senang untuk membuat langkah kerja yang seterusnya. Okey, I1 kita listkan sama dengan 3 ampere, I3 2 ampere, I4 4 ampere dan apa nilai I2 kita nak cari. So, kita menggunakan hukum Ohm tadi, hukum Kirchhoff tadi, hukum arus Kirchhoff tadi, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. So, kita tengok rajah ni, I1 ni masuk pada satu nod, I2 dan keluar pada I3 dan I4. So, kita listkan mana jumlah arus masuk. Masuk, simbol dia adalah tambah. Keluar, simbol dia adalah tolak. Okey. Tapi kalau dah macam ni, kita terus listkan tambah apa, tolak apa. Okey. Masuk mana, keluar dia mana. Okey. Lepas tu, dapatlah I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Lepas tu kita pindah-pindahkan dia, tinggalkan I2 sahaja di sebelah kiri dan dapatlah jawapan 7 ampere. Okey. Alright, kita pergi pula pada hukum voltan Kirchhoff. Tadi kita dah belajar arus. Voltan, macam mana pula konsep dia? Hukum voltan Kirchhoff menyatakan bahawa jumlah algebra susutan pada satu gelung tertutup bersamaan dengan sifar. Okey, maksudnya jumlah voltan susutan tu apa? Voltan pada setiap rintangan dalam liter tu. Itu adalah voltan susutan.
adalah bersamaan dengan sifar. Jumlah dia bersamaan dengan sifar. So, dekat sini kita boleh rumuskan bahawa voltan sumber pada bateri adalah bersamaan dengan jumlah voltan susutan. So, ini adalah konsep dia. Jumlah V sama dengan sifar. Lepas tu, V source tolak V1 tolak V2 tolak V3 sama dengan kosong. Dan dapatlah formula ini. Okey. Jumlah voltan punca sama dengan susutan voltan. Okey. Faham kat situ? Dan macam tadi juga, simbol tolak dan tambah ditentukan oleh arah masuk arus pada polariti komponen. Okey? Kita pergi pada latihan. Berdasarkan raja di bawah, diberi VS ialah 24 volt. Nilai arus adalah 5 arus pada litar. Dan jika rintangan V1 ialah 6 volt dan V2 ialah 10 volt, hitungkan V3. Macam mana? Kita tengok pada cara penyelesaiannya. Macam biasa, saya kata tadi, saya suka pelajar saya untuk listkan semua maklumat yang diberikan oleh soalan. Jadi kita listkan macam biasa. V source kita adalah 24 volt. V1 adalah 6 volt. V2 ialah 10 volt. Dan V3 yang kita nak cari. Okey, ada dua cara kat sini. Cara pertama adalah kita listkan jumlah voltan sama dengan sifar menggunakan hukum apa? Hukum voltan Kirchhoff. Okey, macam pertama tadi. Okey. Lepas tu V source kita tolak dengan V1 tolak V2 tolak V3 sama dengan sifar. Lepas tu kita nak cari apa? V3. So kita tinggalkan V3 di sebelah kiri. Sama dengan V source tolak V1 tolak V2. Masukkan ke semua maklumat yang ada dan kita akan dapat nilai V3. Okey? Faham? Senang? Alright. Yang lagi satu, ni macam soalan satu tadi, kita buat cara tu, iaitu jumlah voltan punca sama dengan jumlah voltan susutan. Okey, susut voltan. Ada dua. So, V source kita sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. So, kita nak cari V3, kita tinggalkan sorang-sorang je V3 tu dekat sesuatu tempat dan pindahkan dia. Masukkan nilai yang diberi. So, kita akan dapat V3 berapa jawapan dia. Alright, senang. Okey, kita akan teruskan pula dengan hubung kait antara voltan, arus, rintangan dan kuasa. Okey. Macam tadi kita dah belajar hukum Ohm. Ini adalah kaitan dia dengan power ataupun kuasa. Simbol power macam awak dah belajar sebelum ni adalah P. Unit dia adalah watt. Okey. Dan dia menggunakan formula P sama dengan IV. Lain ya, kita tak boleh samakan hukum Ohm punya formula dengan dengan power punya formula, berlainan. Kalau Ohm tadi, V equal to IR. Tapi kalau power adalah P equal to IV. Okay, ingat, remember, jangan tersalah. Okay, so dia menggunakan segitiga juga. Segitiga, sama step dia macam hukum Ohm tadi. Kalau kita nak cari P macam mana cikgu? Okay, kita tutup dekat P. Lepas tu IV. So dia sebelah-sebelah dia adalah darab. So P sama dengan IV. I macam mana? Okay, kita tutup pada I. Lepas tu tinggal P dengan V. So kalau atas bawah dia adalah bahagi. Okay, macam tu juga untuk voltan. Kita tutup pada V, P dengan I tinggal. So, di atas bawah, dia adalah bahagi. So, dapatlah semua ni. Alright? Kenapa kita kena belajar hubung kait ni, cikgu? Sebab, dalam soalan, dia ada trik. Dia tak nak bagi mudah-mudah je. So, mungkin dia bagi power, mungkin dia bagi nilai voltan sahaja, suruh cari power. So,
Penting untuk kita tahu apa hubung kait antara voltan, arus, rintangan dan kuasa. Alright, so sini pun ada satu rajah. Rajah ini kita boleh lihat kuasa dia boleh cari dengan menggunakan formula V darab I, V kuasa 2 over R, I kuasa 2 R. Okay, itu untuk kuasa. Untuk arus pula, dia boleh cari V per I R, P over V, square root P over R. Kita kena tahu formula-formula ni sebab ada sesetengah soalan, dia takkan bagi nilai, sebagai contoh dekat sini, dia takkan bagi nilai rintangan. Jadi macam mana kita nak tahu arus? Cuma dia bagi power dan juga voltan. So kita boleh guna formula ini. Alright? Rintangan V kuasa 2 over P, I per I, P over I kuasa 2. Voltan pula macam mana? Voltan I darab R, square root P darab R, P over I. Okay. So kita kena kuasai benda-benda ni, barulah kita mudah untuk menjawab semua soalan yang berkaitan dengan litar arus terus. Right. Latihan. Ada latihan. Berdasarkan rajah di bawah, hitungkan nilai P litar tersebut. Yang dikasih apa? Yang dikasih kat sini adalah arus dan juga voltan. Okay? Okay. So, menggunakan formula ni, dia kasih apa tadi? Dia kasih arus dan juga voltan. So, kita boleh menggunakan formula ini. P sama dengan IV. Jangan lupa untuk listkan dulu maklumat dalam soalan. So, kita masukkan dan jangan lupa unit adalah watt. Okay? Itu sahaja dari saya. Saya harapkan semua dapat menguasai topik ini. Dan jangan lupa untuk buat latihan yang saya beri, dan apa-apa boleh kita pergi ke ruang soal jawab. Selamat belajar semua. Sekian, terima kasih daripada saya, Adriana Farisha, Cikgu Adriana Farisha, dan jangan lupa untuk sentiasa membuat latihan. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.